Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini insyaAllah kita mulakan dengan qawaid tasawuf, kaedah yang ke-6 antara tasawuf dan syariah. Dr. Mustafa As-Sibai berkata, ahli tasawuf yang alim berdiri teguh di sisi batasan syariah, berakhlak dan beradab bagi dirinya. Ini merupakan tasawuf sahabat dan salafus salih. Ia merupakan kehidupan masyarakat dan ruhnya. Begitu juga buahnya yang mekar lagi wangi. Ini ahli tasawuf yang hebat, ahli tasawuf yang sebenar. Dia kata ahli tasawuf ialah orang alim. Ni syarat pertama. Maknanya kita tak bolehlah belajar, orang panggil tak belajar pakai ikut-ikut saja. Kerana fitnah dan bahayanya adalah amat besar. Kokok salah, kokok menyeleweng, kokok terbabas, dan juga kadang-kadang boleh membawa kepada ketidakbaikan. Ini pun kena tengok. Jadi ahli tasawuf mesti orang yang alim. Maksudnya orang yang belajar, orang yang tahu. Berdiri teguh di sisi batasan syariah. Dia bukan sekadar itu, dia tengok apa neraca syariah, hak mana boleh, hak mana tak boleh, hak mana okey, hak mana sebaliknya. Dia ikut betul-betul batasan syariah. Ini antara orang tasawuf yang sebenar. Dia betul-betul ikut batasan syariah. Dia tidak, kata orang, tidak melanggar syariah. Segala perbuatan yang menunjukkan pelanggaran syariah, tak semayang Jumaat, tak boleh hadir majlis ilmu, sekadar majlis hanya dia sahaja tanpa ilmu, semuanya tak betul. Begitu juga berakhlak dan beradab bagi dirinya. Dia jaga akhlak dan adab dirinya. Adab dengan Allah, adab dengan diri dia sendiri, adab dengan kaum keluarga dia, adab dengan anak isteri dia, adab dengan orang ramai, jiran dan seumpamanya. Ni berakhlak dan beradab. Ini mahal. Mutaakhir ni kadang-kadang kita tengok masalah adab, masalah akhlak adalah masalah yang menjadi cabaran utama bagi kita. Banyak di kalangan kita tidak mengendahkan masalah adab, tidak mengendahkan masalah akhlak, tidak mengendahkan masalah tentang maruah diri. Yang ini kena jaga. Kemudian ini merupakan tasawuf sahabat dan salafus salih. Baca sejarah sahabat dan salafus salih, inilah tasawuf dia. Saya terdengar satu kisah. Ni nak cerita orang tasawuf zaman dulu. Zaman kegemilangan Islam. Ini salah satu kisah. Banyak kan nak sebut kisah, banyak. Saya ambil satu kisah. Kisah seorang yang cukup hebat bernama Muhammad ibn Wasi' al-Azdi. Pada tahun 87 Hijrah, kalau tak silap, dia telah menyertai satu peperangan daripada Maru menuju ke Afghanistan sebelah sana. Dia panggil sebelah Afghanistan, sebelah ni dia panggil Ma Wara'an Nahar. Zaman dulu, apa yang di belakang sungai, macam Khurasan, macam ini jauh lah nisbah dulu. Nak jadi ke cerita,
Muhammad ibn Wasi' ini dia ikut pasukan Qutaibah bin Muslim al-Bahili, seorang panglima tentera yang gagah perkasa. Qutaibah bin Muslim al-Bahili ini memang handal, berani, hebat, telah menyebabkan banyak kemenangan berlaku di tangannya. Satu ketika waktu duha, dia tanya kepada orang-orang kanangnya, mana dia Muhammad ibn Wasi' al-Azdi, aku nak bertemu. Lalu ditunjukkan, orang kata dia sedang semayang, kemudian dia sedang solat dan dia sedang doa dah sekarang. Tangan-tangannya mengangkat ke langit, jari-jarinya. Maka kata panglima tentera Islam ini, Qutaibah bin Muslim al-Bahili, dia kata apa? Dia kata, jangan kacau dia, jangan ganggu dia, biarkan dia berdoa. Sesungguhnya jari jemari Muhammad ibn Wasi' al-Azdi yang diangkat ke langit itu, aku lebih suka daripada 1000 mata pedang yang dihunus oleh tentera Islam yang kuat, yang gagah untuk menentang musuh. Kenapa? Kerana hubungan dengan Allah adalah amat penting, dan dia seorang yang zuhud, dan dia seorang yang saleh, dan dia seorang yang benar-benar takwa dan takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang biasa, orang yang tidak kaya, tapi orang yang saleh, zuhud. Tengok, jihad pun dia buat. Dia pergi ke Mekah, maka Gubernur menyatakan, aku akan bagi kepada kamu dengan sejumlah bukian. Dia kata, tidak. Adakah kamu bagi kepada semua tentera-tentera Islam? Kata dia, tidak, kecuali kamu. Kalau begitu aku tidak memerlukannya. Muhammad ibn Wasi' al-Azdi ini disukai oleh pemimpin-pemimpin, oleh gubernur-gubernur, orang yang terkenal dengan zuhud, dan 3 kali ingin dilantik menjadi qadi. Qadi zaman dulu ni kiranya lebih hebat pada mufti zaman kekuatan Islam dulu. Bila sebut qadi hebat benar zaman dulu. Dia panggil qadi al-qudah tu ketua qadi lah, ataupun zaman kita ketua hakim negara. Hebat. Lalu dia kata dia tak nak. Bila dia tak nak macam itu, gubernur ini kata, saya akan merotang kamu sebanyak 300 rotang, 300 sebatang. Dia jawab, kamu adalah orang yang telah dikuasai oleh nafsu kamu. Bila dengar jawapan macam itu, dia terkejut, dan khalifah dan gubernur malu. Lalu dilepaskan, dan dia mengajar, dan dia menghabiskan masanya untuk mendidik masyarakat dan ummah. Inilah Muhammad ibn Wasi' al-Azdi. Kita tengok dia ni dengan kesufiannya, dengan pakaiannya, dengan kezuhudannya luar biasa. Khalifah bila tengok pakaiannya yang amat-amat miskin, darwish ataupun yang lekeh, gubernur ni, bukan khalifah, gubernur ni kata, kenapa kamu ni? Dia tak jawab. Lalu ditanya, kenapa aku tanya kamu, kamu tak jawab? Dia jawab, kalau aku sebut aku zuhud, aku mengangkat diriku. Waliyazbillah. Kalau aku menyebut aku fakir, seolah-olah aku mengadu kepada Tuhan. Dua-dua aku tak mahu. Itulah hebatnya Muhammad ibn Wasi' al-Azdi. Orang tasawuf, ahli tasawuf betul-betul. Tapi kita tengok di medan peperangan, dia adalah pejuangnya, dia adalah jaguhnya, dia adalah ketuanya, dia adalah
antara orang yang mengorbankan diri untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli tasawuf yang jahil, ini masalah. Ahli tasawuf yang jahil menyeleweng daripada syariah, hanya menzahirkan dengan apa yang dia tiada. Ini masalah. Dia tak ada. Faqidu syai' la yu'ti, barang yang tak ada sesuatu macam mana dia nak bagi. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah menyebut, qasama ala zahri isnani, yang memukul belakangku atau membebankan kepadaku dua kelompok manusia. Pertama, alimun mutahattikun, yang pertama orang alim tapi menceroboh syariat Allah. Yang kedua, wajahilun mutanassikun, orang jahil tapi nak beribadat sungguh-sungguh. Kadang-kadang tak betul, kadang-kadang menyeleweng. Maka dengan sebab itu kena belajar. Hal ini merupakan penyakit bagi masyarakat dan kecacatan di samping menimbulkan penyelewengan akhlak. Ini bahaya. Bila mana dia cuba untuk mengungkapkan ucapan atau bercakap atau berbuat, nampak sangat bercanggah dengan apa yang sebenarnya. Cakapnya itu boleh disanggah dengan mudah-mudah. Dan ramai juga kadang-kadang terkeliru dengan istilah-istilah satu dua yang diambil daripada nas-nas Arab atau tulisan Arab yang dianggap sebagai hebat sangat. Wal-iyazabillah. Maka orang yang jahil ni tak tahu dengan istilah-istilah yang digunakan. Maka kita terperangkap dengan istilah dan kita terbelenggu dengan istilah. Realitinya bukan begitu, realitinya sebaliknya, dan dia tak jadi macam tu. Jadi yang ini pun bala dan ini pun tak baik. Hal ini merupakan penyakit bagi masyarakat yang dan kecacatan di samping menimbulkan penyelewengan akhlak. Ada tindakan-tindakan orang kata dia ni ikut syariat tapi sebenarnya menyeleweng akhlaknya. Wal-iyazabillah. Sufi zindik pula. Apa makna sufi zindik? Ahli tasawuf yang zindik. Zindik saya sebut dulu bahasa daripada Parsi, maknanya zandak gai, artinya kufur. Kafir lah, kufur. Buat perbuatannya kufur, tindakannya kufur. Pula merosakkan syariat. Boleh rosakkan syariat. Merosakkan, menghancurkan masyarakat. Begitu juga boleh menghancurkan masyarakat. Seolah-olah ada kehendak-kehendak nawaya khafiyah, niat-niat yang tersembunyi. Wal-iyazabillah. Menghancurkan masyarakat, membawa syak wasyangka pada tiang yang teguh bagi sistem peraturan masyarakat dan akidah bagi ummah. Kadang-kadang cara bawakan tu jadi orang ragu. Orang jadi pening. Okey ke tak? Nak kata tak okey, tengok dengan caranya, keterampilannya, dengan pakaiannya, dengan macam-macam. Wal-iyazbillah. Jadi orang pun syak. Dua kelompok ini menghilangkan Islam serta martabatnya. Dua-dua ni tak boleh. Sufi zindik pun tak boleh, ahli tasawuf yang jahil pun tak boleh. Dua-dua ni habis, rosak, tak jadi. Dan ini parah. Kena belajar. Dekatkan ilmu dulu, faham dulu ilmu dalam keadaan berbentuk gini. Ini cara dia, bukan cara yang lain dah. Cara inilah adalah cara yang seterbaiknya. Sepatutnya macam tu. Isi ilmu dulu. Syak wasangka. Okey. Dua kelompok ini menghilangkan Islam serta martabatnya di samping merosakkan masyarakat Islam dan kekuatannya. Ini siapa yang cakap macam ni, tuan-tuan? Yang cakap macam ini ialah Dr. Mustafa Sibai rahimahullah. Orang alim besar yang hebat dalam ilmu syariah sunnah daripada Syam, Syria, yang tengok sendiri macam mana kelompok-kelompok yang betul-betul alim, yang tidak alim, yang memusnahkan agama dan sebagainya. Dia tahu semua. Dia tengok dan dia alami.
Sebab itu penekanan mesti ahli tasawuf yang benar-benar alim, yang faham macam mana dia nak bawa masyarakat, macam mana dia nak bawa ummah ke arah kebaikan. Kaedah yang ketujuh, pelajaran daripada ahli tasawuf. Kadang-kadang kita nak tahu juga macam mana ahli tasawuf ni. Kalau kita bergaul dengan setiap orang, kita nak daripada orang tu apa yang kita dapat manfaat daripada orang tu. Kita bergaul dengan orang yang minat kaki kereta, boleh kita tanya pada mereka macam mana jenis kereta, macam mana enjin, macam mana begian, kita dapat maklumat. Kita bergaul dengan peniaga, kita boleh tanya macam mana sistem perniagaan, macam mana cabaran satu, kita dapat maklumat. Begitulah seterusnya. Sekarang kita bergaul dan kita nak bersahabat dengan ahli-ahli tasawuf, takkanlah sekadar tak ada apa-apa. Mesti kita nak sesuatu yang kita boleh ikut, kita boleh pegang, kita boleh amal, bersyaratkan dengan benar dan sahih. Okeylah. Maka kita tengok macam mana orang alim yang paling antara yang kita agungkan dia, kita bukan maknanya kita muliakan dia. Siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i kita sendiri. Imam Syafi'i. Dia ada kelompok-kelompok. Dia ni faqih, seorang ahli fiqh. Dia ni orang yang hafaz hadis banyak. Kitab Muwatta tu mungkin antara orang yang awal hafaz dia lah, antara. Dan hadis tu tuan-tuan tahulah zaman dulu, kekuatan fiqh zaman dulu disekalikan dengan hadis. Dan Imam Syafi'i kelebihannya dia boleh mengistimbat ataupun mengambil hukum, mengeluarkan hukum daripada fiqh untuk dizahirkannya dan juga dikeluarkan, diistimbatkan daripada hadis tu. Dia sebut banyak kisah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahibtu sufiyyata fata'allamtu minhum salasa qawlihim atau aqwalihim. Aku belajar daripada ahli tasawuf. Bila aku berkawan dengan mereka, ada 3 kata, 3 kalimah je. Dari segi orang-orang tasawuf ni, aku duk tengok hak yang aku dapat ambil manfaat bila aku bertemu dengan mereka, bergaul dengan mereka, aku dapati ada 3 kalimah. 3 kalimah ni penting. Pertama, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu tu ibarat seperti pedang. Kalau kamu tak potong dia, dia potong kamu. Apa makna pedang di sini? Ini bahasa, bukan makna pedang. Makna dia ialah, aku ada sebilah pedang, musuh aku ada sebilah pedang. Aku berlawan dengan dia. Kemudian aku ada peluang untuk aku libas lehernya dan dia mati. Tapi aku biarkan. Maka leherku akan terpotong dan terpancung dan aku mati. Itulah makna nilai waktu. Seolah-olah nilai waktu tu amat-amat berharga. Ni dalam bahasa mudah, waktu tu maksudnya hidup atau mati. Itu Imam Syafi'i belajar. Maknanya kita tak boleh biarkan masaan kita ni begitu saja. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak rasa apa, kita hidup dunia ni, kita hak kita je, okey lah, tak ada masalah. Tapi sebenarnya bila kita bertembung dengan orang-orang yang terdahulu di hari akhirat kelak, orang-orang yang saleh, kita akan rasa jauh betapa kerdilnya, betapa naifnya, betapa sikitnya ilmu kita, amal kita, kebajikan kita. Sedangkan orang dulu, ya Allah, kita tengok hak ni menggunung, hak ni melangit, kita ni Allah, kadang-kadang hak menggunung dosa kita, bukan amalan kita. Hak menggunung dosa kita, bukan amalan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kedua, dia belajar
qauluhum nafsuka illam tushghilha bil haqqi shaghalatka bil batil. Ucapan dia yang kedua ialah, ni orang Imam Syafi'i belajar. Nombor satu, masa. Nombor dua, kata dia, nafsu kamu, kalau kamu tidak sibukkan dia dengan kebenaran, maka dia akan sibukkan kamu dengan kebatilan. Kita ada dua je. Sama ada kita nak buat hak okey atau KO. Ada orang dia habiskan masa dia begitu, tak tahu. Tapi ada orang tu dia sentiasa meningkat. Oh, ini bagus. Cuma masalah kita, kadang-kadang kita ada peluang, tapi kita biarkan. Contoh paling mudah, kita ni ada masa. Kalau kita ada masa, alangkah baiknya dengan masaan kita tu, kalau kita boleh semayang duha 2 rakaat, kita semayang duha 2 rakaat. Tapi tak ada orang nak marah kita, dan tak ada orang nak halang kita, dan kita tak terikat dengan masa sebab kita menyusun masa nak pergi pasar, nak pergi apa. Kita kata apa salahnya kalau aku buat 4 rakaat. Dan kalau ada masa lagi buat 6 rakaat, apa salahnya? Dan kalau boleh buat 8 rakaat, ikut hak yang masyhur 8 lah, mengikut hadis Ummu Hani, walaupun ada pendapat kata 12. 8 rakaat dia buat. Berapa banyak dia dapat pahala di sisi Allah? Tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa kali kita sebut setiap hari? La ilaha illallah ini kalau kita tengok betul-betul, la ilaha illallah, Nabi kata apa? A'laha kalimatu la ilaha illallah. Iman ini ada 40 cabang lebih. Satu riwayat yang masyhur 60 cabang lebih. Satu riwayat yang masyhur 70 cabang lebih. Paling tinggi la ilaha illallah. Semua orang boleh sebut, kecuali orang yang ulcer je mulut payah nak sebut. Orang sakit boleh sebut, orang duduk atas kursi boleh sebut, orang kaya boleh sebut, orang miskin boleh sebut, orang berpangkat boleh sebut, orang marhaim boleh sebut, orang biasa boleh sebut, tukang sapu pun boleh sebut, biasa boleh sebut. Tapi kita tak buat, jadi kita rugi. Akhirnya apa yang kita buat, itulah kita dimasyghulkan. Yang batil. Apa makna yang batil? Makna batil ni yang tak memberi pahala. Bukan makna batil tu mesti ertinya salah. Tak. Tapi rugi. Itulah sebab bila sebut manusia dan kerugian, inilah masalah. Dan yang terakhir sekali, wa qauluhum al-adamu ismah. Adam itu tiada, itu adalah terpelihara. Apa makna tiada itu terpelihara? Contoh, takdir Tuhan. Kita minat satu kereta cantik, tak payahlah hok mahal-mahal sangat, kita ambil hok cantik, hok comel je. Camry, kita dapat Camry latest, dapat sebuah. Kita nak sangat kereta Toyota Camry, dapat kita Toyota Camry, dan memang harganya boleh tahanlah kat 300,000 contohnya lah, hak yang terbaik mungkin limited edition, dan alat-alat dalam tu canggih. Apa kita buat? Kita seronok. Jadi kita lalu kot tepi rumah, orang pakat tengok. Kita parking kat kedai, orang tengok. Kita naik kereta, orang tengok. Jadi orang pun tengok. Kita pun, Allah, luar biasa aku. Dalam keadaan macam itu, dengan adanya kereta ni, kadang-kadang kita masyhur dengan kereta, kadang-kadang datang riak, kadang-kadang datang ujub, kadang-kadang datang rasa sombong, kadang-kadang rasa angkuh, kadang-kadang macam-macam orang duk tengok. Jadi dengan sebab itu, tapi kalau tak ada apa-apa. Sebab itu dia kata al-adamu ismah, Allah pelihara daripada perkara macam tu. Ini dalam situasi yang berbeza antara dua perkara tersebut, okey ke KO. Baik, kenyataan ini jelas menunjukkan kepada kita macam mana Imam Syafi'i tengok. Dia pergi belajar, dia bukan dengar, dia perhati,
Dan dia ambil istifadah, dia ambil manfaat. Nombor satu kata dia, waktu kena jaga betul-betul. Nombor dua, masa tu kena jaga. Jangan masa tu dibuat dengan batil dan kita tidak masyghulkan jiwa nafsu kita dengan kebenaran, maka rosak kita. Dan yang ketiga, al-adamu ismah, adam ataupun tak ada ni kadang-kadang Allah pelihara kita. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada hari ini, perkahwinan dalam ruknul hayah atau fiqhul hayah. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati, sakinah, hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum. Tuan-tuan, banyak dalam Quran Allah guna kalimah wa min ayatihi, dan banyak dalam Quran Allah guna kalimah wa ayatul lahum. Macam dalam surah Yasin 2-3 tempat wa ayatul lahum. Jadi wa min ayatihi ni maknanya daripada tanda-tanda ayatnya. Apa makna? Makna tanda kuasa Tuhan tu, dia nak suruh kita fikir macam mana Allah ciptakan kita, laki dan perempuan, suami dan isteri, pasang-pasangan. Ia menjadi pelik kalau laki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Allah jadikan macam tu. Dan Allah gunakan kalimah ini sebagai tanda kuasanya. Ia tak sebut kepada binatang. Walaupun binatang pun berpasang-pasangan. Burung, ayam itik, lembu kubak, unta dan seumpama. Tapi dia sebut manusia. Dan yang peliknya kenapa? Kerana tak ada pada burung, tak ada pada binatang lain ni, sebab dia ada satu je, namanya fitrah. Yang Allah sebut wallazi qaddara fahada. Allah takdirkan dan Allah jadikan macam tu. Tapi manusia ni tak. Hasil daripada jadi pasang-pasangan ni, pertama Allah campak litaskunu ilaiha, berlaku sakinah. Apa makna sakinah? Sakinah ni bukan nama perempuan. Maknanya ketenangan. Rupa-rupanya orang kahwin ni tenang. Tuan-tuan tengok, orang belum kahwin nampak gelisah, ha? Telefon sama WhatsApp. Apa. 2 minit sekali, 2 jam sekali. Lepas kahwin senyap. Tak ada dah telefon ada. Habis. Dah dapat dah. Belum kahwin kat kamai. Bawa kereta lambat sikit tak boleh. Nak cepat. Lepas kahwin tak apa. Ni keadaan dia. Tenang sungguh. Sudah kahwin tu. Orang kata gajah rimau ada. Okey dah. Tenang sangat. Belum kahwin, Allah Akbar. Allah kata yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadi antara mereka ni mawaddah. Apa makna mawaddah? Sayang, cinta. Rahmah ni kesiang. Laki dia tak kesiang kat bini dia, tapi bila kahwin dia kesiang. Begitu juga isteri tak siang kat mana-mana orang pun tak kesiang pun, tapi bila kahwin jadi kesiang. Allah. Ada kita tengok kes kahwin berbahagia, tiba-tiba Allah uji badai, tok lelaki sakit, bini khidmat siapa kaki. Atau sebaliknya, ada tak kita baca kes-kes macam tu? Ada. Sebab Allah kata dia campak mawaddah dan rahmah. Ada satu saya tengok dalam berita baru minggu lepas, cerita seorang lelaki, rumahnya buruk. Orang Indong, rumahnya buruk,
jenis macam kita kata apa, macam kita kata bansal je sikit. Allah memang teruklah dia tunjuk. Jadi pemberita ni datang rumah dia, laki ni pelik. Dia kahwin berapa kali tuan-tuan? Dia kahwin 78 kali. 78 kali. Dia kata aku terima nikahnya 78 kali. Oh, lama banyaknya jenis indung. Orang biasa. Kemudian wartawan ni pergi bertemu dengan dia. Bila bertemu dengan dia, cakap, dengar kata bapa kahwin. Betul kata. Betul. Miskin tuan-tuan. Miskin. Lepas tu ni yang ke-78. Dia kata yang ni yang ke-76 atau yang ke-75. Kata dia, kenapa? Kata 78. Ya betul. Tapi yang ni bila saya ceraikan dia, lepas tu saya sakit baru ni. Bila sakit dia mari rawat saya. Saya rujuk baliklah untuk dia. Tuan-tuan, tengok Allah bagi rahmah, kasih sayang. Pelik. Memang orang biasa. Orang biasa. Kerana itu kita yakin. Sebab itu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma kata, aku merasa pelik dan aku merasa ajaib. Mana-mana perempuan aku tengok, aku tak ada masalah dengan dia. Dia pun tak ada masalah dengan aku, biasa. Tapi bila mana berlaku akad nikah, aku terima nikahnya, kata dia, aku rasa, inilah Allah kata, wa min ayatihi, itu luar biasa. Wa min ayatihi, jadi rasa mawaddah, rasa kasih sayang, rasa rahmah. Dan Allah tutup dengan kalimah liqaumin yatafakkarun. Pilih orang macam mana tuan-tuan. Saya nak kisah satu kisah almarhum Hasan Al-Banna. Dia ni kaki dakwah, kuat sangat dakwah. Dia mati pun muda, usia tak sampai 50 tahun mati. Jadi kerana dia kuat dakwah pergi mari masa saya cerita baru ni, salah seorang daripada rakan dia, tokoh yang terkenal di Ismailiyah, dekat dengan Mesir, di Mesir, semua ni cerita di Mesir. Bahkan termasuk ulama daerah dia, namanya Syekh As-Suli. Syekh Al-Banna datang rumah dia. Dia menyambut dan gembiralah sebab dia tahu. Dia kata, Ustaz Hasan, saya ingin berbicara dengan anda satu hal lah. Saya mempunyai anak perempuan, tetapi tidak seperti kebanyakan anak perempuan yang lain. Syekh Suli cakap ni. Ni cerita tahun 1920-an atau 30-an. Masa tu orang kuat-kuat Islam semua lagi. Tak ada pengaruh iPad, tak ada masa tu. Baik. Dia kata anak perempuan saya ni tidak macam anak perempuan lain. Apa dia ni? Dia telah menghafaz Al-Quran. Dia seorang yang cerdas, pandangannya tajam, akhlaknya mulia. Kalau bapa puji anak sendiri, lebih ria. Sebab dia tahu daripada kecil lagi anak dia sampai ketua. Kalau orang lain tengok tak mesti. Dia bapa ni dia tahu anak dia daripada kecil sampai ke besar. Daripada kena marah, kena apa, dia tahu. Ni. Ungkapan seperti itu tidak boleh saya ucapkan kepada orang lain. Saya tak akan cakap dengan orang lain kecuali kepada anda. Ni orang panggil apa tuan-tuan? Orang panggil apa? Orang panggil bahasa kiasan. Al-Banna masa tu tak menikah lagi pun. Tak menikah, dia muda lagi ni. Tapi dakwah dia cukup hebat. Dia kata telah ramai lelaki yang melamarnya, tetapi dia mempunyai sikap yang besar dan mental yang matang. Dia kata dia sendiri, dia tak terpengaruh lah dengan harta ke, dengan apa ke. Dia ada sikap dia dan mental yang matang. Syekh Hasan Al-Banna memahami ungkapan tu. Dia senyum. Dan ia merupakan tawaran. Kerana itu dia jawab, insya-Allah
Allah akan mengurniakan suami yang akan menjaganya, memuliakannya dan menghargainya. Itu je dia jawab. Syekh berkata, ketika anda berkahwin dengan wanita agung dan memahami diri anda, maka ia akan membantu diri anda menunaikan tugas-tugas dakwah. Syekh Suli ni kata, kalau kahwin Syekh, carilah orang yang baik, gini. Al-Banna jawab, wahai Syekh yang mulia, ni orang hebat. Al-Banna jawab, gajiku hanya sedikit. Dia kerja cikgu, guru. Itu pun telah kukirimkan untuk orang tua dan saudara-saudara perempuanku. Dia orang bertanggungjawab. Al-Banna ni orang bertanggungjawab. Dia jaga. Sedangkan bakinya hanya cukup untuk membiayai pembelanjaanku. Fahamlah jenis mesi masa tu berapa, mungkin 20 jenis ke berapa je, sikit. Syekh berkata lagi, Syekh Suli pun cakap lagi. Dia kata, wahai saudaraku, anak perempuan yang cerdas dan memahami, dia tidak akan membeban kamu dan dia tidak akan membuatmu lupa kepada dakwah yang engkau kerjakan. Ni penting carinya. Dia tak akan bebankan. Dia tak akan melarang dakwah kamu dan apa ni. Sambungnya lagi, anggaplah dia sebagai Khadijah bagimu. Syekh Hasan Al-Banna berasa selesa mendengar ungkapan itu, lalu berbincang dengan ibunya. Tengok orang hebat. Dia tak buat keputusan, dia tanya mak dia dulu. Ibu Syekh Hasan Al-Banna pun sering berkunjung ke rumah keluarga tu. Mak dia pun selalu datang juga rumah Syekh Suli ni. Ketika ibunya mengenali puteri Syekh Suli, beliau berasa kagum dengan kelembutan tutur katanya, keindahan perilakunya, merdu tilawah Al-Quran yang dibacanya, dan wajahnya yang memancarkan cahaya serta kecerahannya. Oh, panggil sedap tengoklah, baik. Ketika ibunya pulang, dia memberitahu putera sulungnya, Al-Banna ni anak sulung, tentang peristiwa ketika kunjungan tersebut. Si ibu memberitahu puteranya bahawa pemudi salihah seperti itu wajib dijadikan isterinya. Mak dia kata, dah ambil lah, dia kata. Si ibu berkata, wahai Hasan, wahai puteraku, dia bakal isteri yang baik. Dalam dirinya terdapat segala yang kamu perlukan. Sebab orang kenal perempuan ni, orang perempuan juga. Orang lelaki ni tak kenal sangat, dia kenal, tengok. Oleh itu kahwinlah dengannya dengan barakah daripada Allah. Mak doa supaya berkat daripada Allah. Setelah itu Syekh Hasan Banna pun berkahwin dengan gadis salihah tersebut, dan dia benar-benar menjadi pelindung, pendamping yang setia dalam keadaan suka dan duka. Ibu bagi anak-anak beliau di samping pendukung dakwah beliau sehingga beliau menemui kesyahidan. Siapa mati? Al-Banna dibunuh, ditembak. Syekh Hasan Al-Banna berkata, dengan rahmat Allah saya diberinya peluang untuk berkahwin. Kerana masyhur, kadang-kadang dia terlupa dah. Saya mengikat tali pertunangan pada 1 hari bulan Ramadan. Majlis akad nikah saya langsungkan di masjid dengan cara yang penuh kesederhanaan. Pada 27 Ramadan. Maknanya tunang tak lama. Tarikh keberangkatan saya ialah 10 Zulkaidah. Dengan demikian terlaksanalah satu takdir Allah, puji-pujian baginya, bagi Allah. Salah seorang putrinya berkata, Puteri Hasan Banna, ibu selalu mendahulukan kepentingan dakwah daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Maknanya nak cari pahala. Mak ni, dia anak berhati kadang-kadang, tapi mak ni macam tu. Beliau memelihara kami dengan baik dan menyiapkan rumah sebaik mungkin untuk menyambut kepulangan ayah yang letih menanggung beban kerja dalam dakwah. Sehingga ayah selalu mendapat ketenangan ketika di rumah untuk bersiap berangkat kembali menanggung beban dakwah yang baru. Tu cerita dia. Kenapa? Tepat pilihan. Tapi ramai ada orang, tok lelaki nakik, perempuan nakibah, usrah tu 14 kali seminggu masing-masing, tapi selepas kahwin dua-dua tak ada usrah dah. Dah dia berusrah dah.
Ada juga orang macam tu. Lemah jadi. Tak mesti. Jadi yang ini pun kita boleh tengok yang terbaik. Seterusnya, jangan tangguh berkahwin. Ini isu pertama. Bila ada masa, kahwin. Dr. Mustafa Sibai berkata, jangan kamu tangguh perkahwinan dengan sebab sedikitnya hartamu. Walaupun kita tengok Al-Banna beri alasan, tapi bila mak dia cakap, dia buat. Ini kerana bukan kamu merezekikan isterimu dan anak-anakmu, tetapi yang merezekikan mereka ialah Allah, yang merezekikan burung di langit dan ikan di laut. Setiap orang tu ada rezeki masing-masing yang Allah tetapkan. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Soalan pada hari ini satu soalan sahaja. Iaitu satu kes di mana sahabat bertanya, saya mempunyai seorang anak. Anak saya belajar di luar negara. Masya Allah. Kemudian dia ada berkenang nak kepada seorang perempuan. Perempuan ini muslimah, tetapi masalah yang paling saya tak suka, perempuan ini tak sembahyang dan tidak mengamalkan agama. Sedangkan anak saya amat-amat berkehendak kepada perempuan tersebut. Bagaimana cara nak menyelesaikan? Pertama sekali kita nyatakan bahawa memang sewajarnya kita kena cari berdasarkan hadis Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba' lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfa bizatid din taribat yadaka. Dikahwin perempuan kerana 4 perkara. Kerana harta dia, kerana keturunan dia, kerana kecantikan dia, dan kerana agama dia. Dan berkemenanganlah kamu kalau kamu dapat berkahwin dengan yang mempunyai agama, maka sudah barang tentu tangan-tangan kamu berseluk bertanah. Apa makna? Puas hati betul-betul. Itu yang kita tengok. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini ibarat seperti perhiasan dan sebaik-baik perhiasan wanita yang salihah. Itu hak sebenarnya. Jadi sepatutnya kriteria macam ini kena ikut. In ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takum fitnatun wa fasadun arid. Kalau datang kepada kamu seorang lelaki yang kamu redha agamanya dan akhlaknya, kahwinlah dengan anak perempuan kamu. Kerana kalau tidak jadi fitnah dan rosak. Sama juga dengan anak lelaki. Kalaulah ada yang baik, itu asas macam tu. Tapi dalam kes keadaan iman yang lemah, dalam keadaan kekuatan ini, anak pula boleh membawa kepada kusuk hubungan. Saya merasakan kalau itu keadaan ibu bapa yang lemah, yang sebaiknya izinkan. Kedua, selepas izinkan tersebut, maka dakwah dengan cara baik. Dakwah ni bukan dengan cara mulut. Sebaik-baiknya kalau boleh, dengan ada sikit duit dan seumpamanya, ajak anak atau menantu ni, dua-dua ni pergi ke Mekah. Biasa Mekah orang beribadat. Maka dengan cara tak langsung dia boleh semayang. Pergi boleh 14 hari ya. Jadi semayang ni mudah-mudahan cahaya hidayah masuk dalam hatinya dan dia akan jadi berubah dan akhirnya dia jadi baik. Jadi hak isu tu dengan sendirinya terlerai. Walaupun dia keadaan macam tu, dia ni. Ini salah satu daripadanya. Kedua, bila dah berkahwin seperti ini, suami jangan hanyut tak sembahyang, sebaliknya sentiasa sembahyang dan doa. Mudah-mudahan dengan dia lihat suaminya yang dekat dengan Tuhan, sembahyang, Allah jinakkan hati dia. Maka itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, sentiasa ajak isteri pergi ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke surau, ke majlis pengajian ilmu secara santai dan ziarah pasangan-pasangan yang soleh dan salihah.
kata orang, dengan sendirinya dakwah bilhal ini berlaku. Dan pada masa itu sudah tentu rasaan nak sembahyang, rasaan ni mula berputik. Dan ketika itu tuan-tuan, kadang-kadang manusia bila dihidayahkan oleh Allah dengan semangat untuk sembahyang, dia jadi semangat yang luar biasa. Jadi saya rasa itulah jawapan saya. Tak lupa dengan doa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada beberapa perkara yang saya nak bagi tahu sebelum kita doa akhir. Yang pertama sekali, yang ini insya-Allah kita akan cetak dalam bentuk yang terhad, mungkin dalam 50. Siapa dia yang datang awal akan dapat mungkin. Dan yang kedua, kita akan pakai secara barcode ataupun istilah dia kod ni, scan saja. Sebab semua orang ada iPad, semua orang ada iPad pula, iPad tak ada semua. Ada handphone, jadi daripada handphone tu, handset dia tu, dia boleh tengok insya-Allah, dan dia boleh baca. Itu lagi moden dan itu lagi baik insya-Allah. Kebetulan minggu ni saya sedikit tersibuk, jadi saya mohon maaf. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din al-mutawi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Amin.